Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, insya-Allah untuk video kali ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam pendidikan Islam tahun 5, iaitu dalam bidang adab unit 4 yang bertajuk Alam Ceria Hidup Sejahtera. Pastinya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kita inginkan hidup di alam yang penuh dengan keceriaan, dan kita juga mahukan kita hidup di alam ini penuh dengan kesejahteraan. Jadinya kita perlu memelihara dan juga memelihara alam ini agar alam ini ceria dan kita juga akan hidup sejahtera. Baiklah, kita akan teruskan pembelajaran kita yang seterusnya. Kita lihat pada slide ini. Pengertian bagi memelihara alam sekitar dan juga memelihara alam sekitar. Baiklah, kita lihat pada memelihara alam sekitar. Memelihara alam sekitar ialah menjaga dan melindungi alam sekitar daripada kerosakan. Itu ialah pengertian bagi memelihara alam sekitar. Dan untuk memelihara alam sekitar ialah merawat dan memulihkan alam sekitar agar sentiasa baik. Jadi, poinnya di sini ialah memelihara ini maksudnya menjaga dan juga melindungi. Dan untuk memelihara pula ialah merawat dan memulihkan. Itu yang kamu perlu ingat. Perbezaan antara memelihara dan juga memelihara. Okey, baiklah, kita lihat pula dalil berkaitan dengan alam sekitar. Baiklah, saya akan bacakan dalil yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Allah berfirman di dalam Al-Quran dan melarang kita supaya jangan melakukan kerosakan di muka bumi. Kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Di sini pastinya Allah suka kepada orang-orang yang memelihara, iaitu menjaga dan melindungi, serta memulihara, iaitu merawat dan memulihkan alam sekitar yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, kita wajib untuk memelihara dan memelihara alam sekitar ini agar alam sekitar ini sentiasa dalam keadaan baik, dan kita dilarang sama sekali untuk berbuat kerosakan di alam sekitar. Baiklah, kita lihat pula slide yang seterusnya. Kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar yang menepati syarak. Baiklah, mari kita lihat apakah kepentingan memelihara dan juga memelihara alam sekitar. Yang pertama, kepentingan terhadap individu. Kita lihat pada poin yang pertama. Yang pertama, mendapat keberkatan hidup. Kedua, menikmati suasana kehidupan yang sihat. Ketiga, menyemai rasa syukur dengan nikmat alam sekitar. Dan yang terakhir, memupuk perasaan tanggungjawab terhadap kurniaan alam sekitar. Di sini kita lihat kepentingan kepada individu apabila kita memelihara dan juga memelihara alam sekitar. Yang pertamanya, kita akan mendapat keberkatan hidup. Dan yang kedua, kita akan menikmati suasana alam sekitar yang cukup baik. Jadinya kehidupan kita akan lebih sihat. Dan yang ketiga, kita akan ada rasa syukur dengan nikmat alam sekitar yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir, dengan sendirinya kita akan memupuk perasaan tanggungjawab untuk kita memelihara dan juga memelihara
alam sekitar kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okey, baiklah kita lihat pula kepentingan masyarakat. Yang pertamanya, dapat terus menikmati sumber alam, dan yang kedua, menerapkan sikap tolong-menolong dan bekerjasama. Yang ketiga, hidup selesa dalam persekitaran yang bersih, dan yang terakhir, terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada kekotoran dan pencemaran. Baiklah, tentang alam sekitar ini, ianya seperti sungai, sungai juga alam sekitar kita, laut, dan juga berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, hutan yang ada pokok dan sebagainya. Apabila kita menjaga alam sekitar ini, kita akan menikmati sumber alam yang ada. Contohnya, untuk membuat kertas, kita akan menggunakan sumber alam seperti pokok. Dan kita minum air, kita menggunakan apa? Sumber air daripada sungai, laut. Itu adalah sumber alam. Jadi apabila kita memelihara dan memelihara alam sekitar ini, kita akan menikmati sumber alam itu dengan baik. Baik, yang seterusnya ialah menerapkan sikap tolong-menolong dan bekerjasama. Pastinya kita akan sentiasa bergotong royong sesama masyarakat untuk menjaga dan mengekalkan alam sekitar ini agar terus dalam keadaan baik. Dan yang ketiga, hidup selesa dalam persekitaran yang bersih. Pastinya kita ini sebagai manusia, kita mahukan persekitaran kita ini berada dalam keadaan yang bersih. Tak ada siapa pun yang mahu persekitaran kita ini berada dalam kekotoran. Dan juga kita juga mahu terhindar daripada pencemaran seperti pencemaran bau, pencemaran udara, pencemaran, banyak lagi lah pencemaran yang akan kita dapat apabila kita ini tidak menjaga alam sekitar. Dan kita juga akan terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada kesalahan kesilapan kita sendiri kerana berbuat kerosakan. Jadi, marilah kita dalam masyarakat kita menjaga alam sekitar. Baiklah, kita lihat pula kepentingan menjaga, memelihara dan juga memelihara terhadap negara. Yang pertama, menjaga imej Islam dan negara yang mementingkan kebersihan. Dan yang kedua, menjaga keindahan alam semula jadi negara. Pastinya seperti negara kita, negara Malaysia, dan majoritinya ialah penganutnya agama Islam. Apabila negara Malaysia ini, negara kita dalam keadaan bersih, orang-orang pelancong asing datang, dia melihat negara Malaysia ini, negara Islam yang sentiasa dalam keadaan bersih alam sekitarnya, pastinya imej Islam itu akan berkembang dan meningkat. Pastinya pelancong asing itu pastinya merasakan negara Islam ini, negara Malaysia adalah suatu penduduk yang di mana menjaga kebersihan alam sekitar. Mesti kita nak kan? Dan yang kedua, menjaga keindahan alam semula jadi negara. Apa yang kita nikmati sekarang ini adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, keindahan yang Allah berikan kepada negara kita ini dengan alam semula jadinya yang indah. Jadi, kita perlu kekalkan keindahan yang Allah kurniakan kepada negara kita ini agar alam semula jadinya kekal, indah dan juga bersih. Baiklah, itu sahaja yang dapat saya kongsikan kepada kamu semua. Moga-moga ianya bermanfaat. Baiklah, sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.